Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua peminat-peminat rugby di seluruh negara, di mana jua anda berada bersama-sama dengan saya Abang Jeb dan juga MMU Studio bersiaran langsung untuk hari kedua, hari terakhir, hari mencari juara dari Padang Utama Multimedia University Bukit Beruang Melaka. Kejohanan Rugby Tens Mahasiswa MMU 2022. Anjuran Majlis Sukan IPT Malaysia merebut Piala Kejohanan Rugby Tens Mahasiswa dan gelaran IPTS terunggul di Malaysia tahun 2022. Masuki hari yang kedua, akan dimulakan dengan perlawanan-perlawanan krusial bermula dengan quarter final cup dan juga plate yang mempertemukan UniKL dan juga Unicel. Masuk tuan-tuan, perlawanan-perlawanan getir sudah pun bermula. Membawa mood ke hari yang kedua ini dengan begitu banyak percaturan dilakukan oleh kedua-dua jurulatih pasukan yang bertanding pada hari ini. Dengan UniKL di bawah tim manager Cik Muhammad Ashraf dan jurulatih Dharma Kamis aka Jalak Lenting. Pasukan yang bernaung di bawah Dr. Izzuddin Fahmi dan juga Encik Muhammad Faizal Ghazali selaku Ketua Unit Sukan UniKL. Beberapa tournament yang telah mereka masuk menjaya menggabungkan semua 12 kampus mereka seluruh negara dan menjadikan final pada tahun ini sebagai target utama di dalam kejohanan ini. Menurunkan barisan pemain Muhammad Abrial Erzmana, itu juga Muhammad Amsyar bin Muhammad Ras, Daniel Afiq bin Mazlan, Amir Azian bin Rauzam, Kausar bin Zaznuddin, Nur Hamzan bin Muhammad Saleh, Kapten pasukan Muhammad Azizan Firdaus bin Muhammad Zaznul, Haris Izzat bin Hamidun, Muhammad Daniel Haziq bin Muhammad Zulkifli, Muhammad Nazmi bin Suazam, Muhammad Aminuddin bin Amran, Azman Aziz bin Azman, Imran Adli bin Adi Effendi, Ahmad Ghazal bin Muhammad Suhail dan juga Muhammad Emir Azman bin Muhammad Jasman. Rakan pertama tidak mendatang hasil dengan scrum down untuk Unicel yang berada di bawah jurulatih Encik Ishak, seorang pemain veteran di kalangan pemain-pemain veteran dalam negara yang sudah pun membawa tim Unicel sejak tahun 2018, yang ada sedikit confident katanya tahun ini kerana batch baru yang masuk ke Unicel tahun ini terdiri daripada pemain-pemain rugby yang berkualiti. Ada 12 pemain baru yang dibawa masuk dalam pasukan ini dan telah pun berjaya membawa mereka ke peringkat suku akhir di kejohanan pada tahun ini. Unicel Bestari Jaya di bawah penyelaras sukan mereka Encik Anwar yang berharap dapat target mereka pada tahun ini untuk pergi sejauh semifinal cup, tapi mereka harus bertentang mata dengan UniKL terlebih dahulu. Beberapa ujianan yang mereka sertai termasuklah Sukip dan juga Unicel Tens sepanjang 2022. Menurunkan Kapten pasukan Saifullah Kamruzaman, Mark Wainena Tande, Muhammad Fajrul Iman bin Romzi, Muhammad Zulfadli bin Muhammad Zainuddin, Muhammad Taufik Iman bin Ahmad Lutfi, Muhammad Iqbal Arif bin Zairil Hisham, Muhammad Khairi Afiq bin Kazami, Muhammad Alif bin Abdul Rashid, Muhammad Al-Fatah Alif Ruslan, Muhammad Abdul Hakim Zulfakar, Muhammad Ashraf Nasha bin Azhar Liza, Iz Iman Haziq bin Ahmad Tajuddin, Khairul Afiq bin Kamal, Muhammad Adam Hanif bin Abdul Hadi dan juga Muhammad Faiz Daniel bin Farid. Tuan-tuan yang baru saja bersama dengan kami, boleh terus berkongsi link yang telah kami berikan untuk sama-sama kita dapat share kepada penonton-penonton di luar sana dengan serang langsung yang dibawakan. Try pertama daripada UniKL bawa kepada kedudukan 5-0 buat ketika ini. Teruskan memberikan love dan juga like dan juga share siaran, khususnya kepada siaran Facebook anda. UniKL, pasukan yang dilihat lebih favourite dalam perlawanan ini, selaku juara kumpulan A semalam menang kedua perlawanan untuk membawa mereka. Antara fakta menarik ialah
bagaimana mereka berjaya mengumpulkan semua pemain-pemain terbaik daripada 12 cawangan kampus seluruh negara, dan saudara Dharma Khamis diangkat menjadi jurulatih pasukan untuk blend player-player yang berasal dari kampus-kampus yang berbeza ni. Beberapa nama besar seperti Kausar bin Zainuddin, Haris Izzat bin Hamidun yang juga bekas kapten pasukan Under-19 kebangsaan. Begitu juga dengan Muhammad Daniel Haziq bin Zulkifli dan juga Imran Ali bin Hadi Effendi. Nama-nama besar yang belajar di bawah payung Uni KL. Terus saja mereka menguasai permainan. Arrangement yang baik sejak daripada awal permulaan permainan lagi. Memberi pressure berterusan kepada Unicell. Yang kali pertama berjaya melayakkan diri ke peringkat quarter final kategori ini. Sudah menjadi kebanggaan kepada warga Unicell khususnya. Apapun cabaran harus mereka beri untuk tidak memudahkan pasukan UniKL untuk mara ke peringkat separuh akhir. 17 itu untuk Unicell Amirul Hakim bin Zulfakar selaku hooker. Bermain dengan sangat baik. Amirul Hakim di hari yang pertama semalam menjadi contoh kepada rakan-rakan forwardnya. Lontaran juga baik. Advantage terus diberikan knock-on yang pertama daripada UniKL. Scrum down. Bola di tangan Muhammad Khairi Afiq bin Ghazari. Pressure yang baik. Dan di hujung terjunan tidak, masih lagi dapat mengawal bola dan tolak masuk ke dalam untuk kembali. Scrum down, turnover. Kali ini milik UniKL. Untuk melancarkan serangan kedua, mereka harus lebih bijak untuk keluar dari kawasan bahaya ni. Pressure yang diberikan daripada scrum half UniKL sangat baik sehingga tercedera sedikit. Main di sini nombor 9 untuk UniKL ialah Muhammad Emir Azman bin Jasmine. Ada cakap-cakap daripada barisan jurulatih sekarang Unicell kepada scrum half mereka. Semoga berkeadaan baik. Maka jersey nombor 10 di bawah sana yang tercedera ialah Mark Wenana Tande, salah seorang key player mereka dalam kejohanan ini. Banyak melakukan gerakan-gerakan berbisa bermula di scrum half dalam perlawanan ini. Serangan kedua dari UniKL bermula daripada scrum. Ayuh jalak. Ramai rakan-rakan jurulatih pasukan UniKL yang memberikan sokongan terhadap rancangan siaran live kita ini. Advantage terus diberikan kepada UniKL. Haris Hamidun cuba buat looping, double switching, looping terus kepada Haris. Extra di sebelah kanan, masuk kembali ke dalam, lubang di bahagian tengah. Masih lagi memain hujung kembali kepada Haris Hamidun. Second face attack ke bahagian tengah, miss switch, looping yang baik. Terus saja ke bahagian forward. Lari pantas ke belah kanan, lubang besar ditinggalkan dan ekstra menuju ke Kausar. Untuk tambahan satu lagi try pada UniKL. Antara lain jadual-jadual yang telah diberikan kepada kita sepanjang hari ini. Pada pukul 9 hinggalah pukul 10.30 nanti akan berlangsung perlawanan-perlawanan quarter final kategori Cup yang berlangsung di antara 8 pasukan terbaik di hari yang pertama. Seterusnya pada pukul 11 pagi akan bermula separuh akhir
bowl dan plate, dan diikuti pada pukul 12 tengah hari ialah separuh akhir kategori cup, mana yang tewas ataupun tempat ketiga keempat ikutkan daripada jadual di tempat keempat langsung tak bermain untuk hari yang kedua. Terus ke peringkat separuh akhir kategori plate. Kalau kita tengok balik jadual, mungkin itulah yang berlaku, ataupun mungkin tempat ketiga dan keempat yang semalam pun tak bermain lagi pada hari ini ikutkan jadualnya, kerana yang tewas akan bermain di separuh akhir bowl dan plate. Oh, begitu kisahnya rupanya tournament ni. Dan yang menang akan terus ke semifinal cup langsung pada 12 tengah hari nanti. Ayuh UniKL, kata Lee Pak Cha. Ramai betul penonton-penonton dan peminat-peminat UniKL. Selamat pagi kepada yang mengucapkan selamat pagi. Waalaikumsalam pada yang mengucapkan salam, dan kepada yang baru saja masuk. Pagi-pagi masuk bersama kita bersiaran langsung dari Padang Utama Multimedia Universiti Bukit Beruang Melaka. Kejohanan Rugby Tens Mahasiswa MMU 2022, anjuran Majlis Sukan IPT Malaysia sempena merebut Piala Kejohanan Rugby Tens Mahasiswa dan juga gelaran Institut Pengajian Tinggi Swasta Terbaik di Malaysia 2022 di bawah tournament organizer Cik Muhammad Zulfadli bin Hamzah dan referee manager Said Amirul Haziq bin Said Ahmad Jaafar. Kejohanan yang merebut wang tunai 1,700 beserta piala dapat saudara tonton ni kami secara live di page utama MMU Malaysia dan juga di page Rugby Online sepanjang hari ini. Kerjasama yang dilakukan oleh MMU Studio dan juga Rugby Online. Dapatlah kita bersama-sama menonton antara kejohanan terakhir tahun ini. Saya kira memang kejohanan terakhir yang dijadualkan pada tahun ini sebelum kita menutup tirai 2022 dan bergerak pada kejohanan-kejohanan baru yang akan dirancang pada tahun 2023, melibatkan kejohanan yang mencari juara di peringkat Institut Pengajian Tinggi Swasta. Mengikut borak-borak saya dengan jurulatih pasukan Cik Dharma Kamis ataupun AKA Cik Jalak Lenteng, beliau sangat berbangga dipilih menjadi jurulatih pasukan. Seronok mengumpul pemain-pemain terbaik dari 12 kampus seluruh negara. Of course, ada yang tertinggal, ada yang tidak dapat menyertai macam-macam perangai, tetapi proses-proses sebegini sudah banyak berlaku di IPTA, khususnya di beberapa cawangan kampus seperti di UiTM, di UPM, di apa saja kampus-kampus universiti pendidikan tinggi awam. Yang itulah kali pertama berlaku kepadanya, dan beliau berasa sungguh bertuah dapat menjadi jurulatih kepada pelajar-pelajar ini yang terbaik semuanya di UniKL. Dan harapan begitu tinggi untuk ke final tahun ini. Champion bonus katanya. Merupakan first tournament tahun ini. Selalunya sama ada kampus-kampus ini menghantar pasukan-pasukan daripada kampus, tapi untuk pengumpulan secara besar-besaran, inilah kali pertama player-player ini membawa nama UniKL as a whole di bawah penaung Dr. Izzuddin Fahmi. Beliau begitu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Izzuddin dan juga kepada Encik Faizal Ghazali yang begitu concern dan mengambil berat tentang perkembangan dan juga persediaan pasukan UniKL pada tahun ini. Dan targetnya, jika layak, akan mungkin menyertai The Super 8 pada tahun hadapan yang akan berlangsung pada hujung tahun hadapan. Dua pasukan daripada IPTS akan menyertai Super 8 di peringkat universiti, kejohanan terbesar peringkat universiti di Malaysia, dan itulah targetnya. Sebab itulah beliau target final. Antara borak-borak saya awal pagi tadi dengan jurulatih saudara Dharma Kamis. Manakala untuk pasukan UNICEL di bawah Encik Ishak, beliau juga ada berkata begitu bangga dengan pencapaian UNICEL, dan inilah pencapaian tertinggi mereka dalam tahun ini setelah tidak berjaya masuk ke quarter final di SUKIP dan juga di UNICEL Tens. Dengan kehadiran 12 player baru memberikan sedikit semangat
Yang berbeza dengan aura rugby yang mereka bawakan lebih baik berbanding batch-batch yang terdahulu. Dan harapan di 2000 kejuaraan ini ialah cuba untuk masuk semi-final cup bawah penyelaras sukan mereka Encik Anwar. Sepak mula di bahagian tengah kali ini bermula dengan kesilapan dari pemain UniKL untuk memberikan skrum yang pertama. Gagal menangkap bola main jersey nombor 19 itu Muhammad Aminuddin bin Amran. Penulisan Puan Syahani Ahmad Shah, Dr. Izzuddin Jud Fahmi. Oh, ada gelaran Dr. Izzuddin ni. Tahniah dan terima kasih. Jika the top 8 ni sebenarnya dalam IPTS ialah pasukan-pasukan yang serius. Serius bermakna ada coachnya, ada management teamnya, datang pun smart, datang pun dengan gaya, ada proses latihannya. Itulah disebabkan proses itulah dengan ada penaungnya, ada orang-orang di sebalik tabir yang melakukan kerja. Sebab itu mereka berjaya melayakkan diri ke peringkat sekurang-kurangnya suku akhir. Pasukan-pasukan yang tidak mengambil concern terhadap perkara-perkara inilah yang akan terkeluar daripada perlumbaan ke suku akhir ini. Lagi peminat-peminat ada UniKL, bolehlah sharekan kami ataupun siaran langsung ini kami ini di main page di UniKL. Kalau boleh sampaikan ke seluruh cawangan sekali, kerana pelajar-pelajar UniKL sedang bermain dengan hebatnya buat ketika ini. Begitu juga dengan Unicell. Penonton Unicell bolehlah kongsikan siaran live ini di main page Unicell. Ada 2-3 cawangan saya dengar Unicell. Yang utama ialah di Bestari Jaya. Di Shah Alam juga ada cawangan Unicell. Soalan daripada Rahmah, KPMB main ku berapa? Okey, jadual quarter final selepas ni tuan-tuan ialah perlawanan pertama ialah ni UniKL dan juga Unicell. Kemudianlah pasukan tuan rumah MMU Hornbills akan menentang UTP Drillers, juara bertahan. Kemudian perlawanan ketiga ialah KPTM Bangi RC menentang Sunway RC. Dan juga perlawanan yang keempat ialah KYUEM, Koalisi Yayasan UEM menentang KPM Bandar Penawar. Ramai penonton-penonton dan peminat-peminat. Baru saja mereka memberikan try yang ketiga untuk UniKL berasa sedikit selesa di hadapan. Dah tak perlu nak gusar-gusar lagi. Sebelah kaki sudah pun berjaya ke peringkat separuh akhir. Bolehlah penonton-penonton di sana, oi, UniKL semi-finalis, oi, bolehlah pergi share-sharekan ruangan link kami untuk dapat lebih ramai lagi. Pukul berapa semi-final? Awal-awal dah Banjat nak bagi tahu ni. Sekejap kita check balik jadual. Semi-final akan dimainkan pada jam 12 tengah hari. Pada peminat-peminat UniKL yang saya rasa setelah pun selangkah masuk ke semi ni, semi-final 12 tengah hari. Kalau ada orang tanya lagi, tolong jawabkan. Oh, keempat lah Banjir. Oh, ada tukang tirakan try juga. Sudah 4 Itulah berasa lebih selesa. Terima kasih pada yang menonton dan menegur. Tak ada masalah. Dengan sibuk-sibuk kita nak promotekan tournament, satu hal juga. Tak ada melayan di awal pagi. Hari yang kedua, hari penentuan, hari mencari juara Johanan Mahasiswa MMU Rugby Tennis Championship 2022. Tahniah kita ucapkan kepada MMU Multimedia University Bukit Beruang Melaka. Tournament yang sangat-sangat baik, smooth. Cuaca begitu menyebelahi kita di hari pertama dan kita harap hari kedua akan berterusan sebegitu. Pagi ini sejuk saja, sesuai untuk kita bermula di pagi ini. Persiapan daripada urus setia di tepi padang, di luar padang, di atas stage, sehinggalah keseluruhannya kepada membawa kepada live dan sarapan pagi yang disediakan sungguh sempurna
untuk kita memulakan hari yang kedua yang dijangka penuh dengan aksi-aksi padat melibatkan 8 pasukan yang telah berjaya melayakkan diri ke peringkat yang lebih tinggi ini. So far Unique L tak ada bolos. Belum ada bolos lagi. Salah satu diletakkan sebagai salah satu pasukan favourite. Favourite tu bagi Abang Jeb memang confirm semi lah. Sampai semi tu macam-macam boleh jadilah, kan? Tapi tak salah untuk target final, kerana itulah yang diletakkan oleh jurulatih pasukan dan juga the whole management team. Sampai ke final targetnya. Gerakan terus daripada Unique L. Daripada Hafiz Azmi, Invincible Unique L. Macam tak best cari lain. MMU Melaka, ya betul. Daripada Khairul Hamizan, ya. Walaupun 2 hari kita berkampung di MMU Bukit Beruang Melaka. Untuk menjadi host pada kejohanan yang menjadikan sergilang gemilang. Standing dengan Sukip kalau nak dikirakan dari bentuk penganjurannya. Mungkin Sukip lebih besar daripada ini. Sukip melibatkan gabungan ataupun campuran IPTA dan juga IPTS. Dalam tahun ini berjaya mengumpul 15 pasukan seluruh negara. Kejohanan ini pasukan-pasukan terbaik semuanya yang mengambil bahagian. Preparation yang mereka lakukan sangat crucial dan sangat baik, tapi dipisahkan dengan 8 pasukan terbaik yang akan bertanding sepanjang hari ini. Jadi stay bersama-sama dengan kami di sepanjang hari siaran. Teruskan share link yang kami berikan, berikan love, like dan juga star dalam siaran ini. Untuk menyaksikan Unicell yang sedikit struggle untuk menjawab setiap gerakan daripada pemain Unique L yang bertindak begitu bijak dalam bentuk pertahanan dan juga serangan. Hampir tiada kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain Unique L, cuma kesalahan-kesalahan kecil. Knock on yang pertama, playing to the advantage, tidak diberikan oleh pengadil untuk kembali ke arah scrum. Scrum down di tengah padang. Ada tukaran pemain yang dilakukan. Sudah hampir menunduk semua pemain-pemain UCL. Mereka sudah hampir pasti terlepas daripada persaingan semifinal kategori cup dan harus settle untuk semifinal kategori plate dan bowl. Maka itulah aturannya. Pasukan-pasukan yang berjaya dalam perlawanan awal ini akan masuk ke semifinal kategori cup dan dipisahkan dengan tempat pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Ataupun perlawanan final cup dan juga perlawanan tempat ketiga dan keempat. Yang tewas akan pergi ke plate dan bowl. 4 pasukan yang tewas pergi ke plate. Selapan dilakukan oleh pemain jersey nombor 23 daripada Unique L. Dah harus melakukan perkara tersebut. Tidak mahu sudah kita tengok mistik-mistik kecil seperti ini. Memang boleh dimaafkan, tapi the higher level you go, the less mistake you should do. Sebab apa saja mistake terus akan dihukum oleh pihak lawan. Bukan calang-calang pasukan-pasukan yang masuk ke quarter final ni, tuan-tuan. 6 lagi pasukan yang telah menempas slot ke quarter final ialah tuan rumah MMU Hornbill selepas ini. Mempunyai set forward yang cukup besar dan mobile. Menang bergaya di perlawanan terakhir semalam. UTP Drillers, finalis champion kejohanan ini. Defending champion. Pasukan yang paling disebut-sebut the team to beat dalam kejohanan ini. Yang akan mungkin bertemu semifinal dengan Unique L nanti pukul 12 nanti. Mana tahu kalau dia orang dapat kalahkan tuan rumah. Di ada semi quarter final lah KPTM Bangi RC. Semalam Abang Jeb dah silap lah sebut KPTM ni, sebab dah terbiasa sebut Politek Mara, Politek ni Mara.
Kolej Pelajaran Mara. Tapi sebenarnya KPTM ialah Kolej Politeknik Mara Bangi. Maafkan saya, minat-minat Kolej Politeknik Mara Bangi atas kesilapan sepanjang hari semalam. Di bawah coach Faiz Ali dan juga tim management Puan Riza, Cik Fitri dan Cik Ashraf berjaya melayakkan diri ke peringkat quarter final bertemu dengan Sunway University. Satu lagi game meletup. Dan quarter final keempat melibatkan Kolej Yayasan UEM. Antara underdog yang paling melonjak naik dalam kejohanan ini akan menentang satu lagi pasukan pilihan ke final tahun ini, iaitu KPM Bandar Penawar Ravens. Semakin lama semakin ramai orang kenal Ravens. Sebut Ravens je dah tahu dah itu tim Bandar Penawar sana. Dan tim tu betul-betul kuat, tuan-tuan. Lagi jeritan-jeritan Go UKL, Go Tuan Dharma disebut di dalam senarai main. Sudah menjadi kebanggaan kepada warga UKL. Pasukan ini tidak memberi peluang langsung untuk Unicell bernafas. Paling jauh, dan inilah sebenarnya paling jauh Unicell sampai ke dalam kawasan permainan mereka. Setelah 4 try mereka jaringkan, barulah mereka memberi sedikit nafas kepada Unicell. Mungkin sudah terasa sedikit selesa dengan baki perlawanan sudah pun tidak banyak. Dah hampir melangkahkan diri ke perlawanan. Selamat pagi Puan Eza, peminat utama KYUEM. Dah ada peminat-peminat utama untuk setiap ibu bapa penjaga yang masuk semalam. Tapi yang terbaik kalau boleh kita anugerahkan ialah kepada Ravens. Ravens punya parent support group terbaik dalam kejohanan ini. Terramai dan terkecoh sekali. Tahniah diucapkan kepada UNIKL, berjaya melangkahkan diri ke peringkat separuh akhir. Pasukan pertama yang masuk ke peringkat separuh akhir kategori Cup. Dan untuk Unicell terpaksa bermain di kategori